Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kita teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun, ditulis oleh Imam Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dengan terjemahan ringkasan kitab Jalan Mereka yang Menuju kepada Allah. Jadi ada kitab cetakan Pustaka Salam ni, dia bagi dua. Dia buat dua jilid, satu dua. Ada yang besar tu pakai sambung sekali. Alhamdulillah, kita telah masuk ke perbincangan kita, masih lagi di dalam Kitab Zammil Bukhl, kitab pada mencela penyakit bakhil. Ini penyakit bakhil ni masalah jugalah. Kau tak ada masalah? Muka surat 393. Faslun fi luzumil qana'ah liman faqadal mal. Bukan, muka surat 404. Muka surat 404. Faslun fi luzumil qana'ati liman faqadal mal, iaitulah fasal pada menyatakan mesti ataupun wajib berpada bagi orang yang tidak berharta. Jadi sebenarnya kalau kita nak tengok, dia memang tak ada harta. Kalau dia nak tamak, nak buat apa lagi, memang tak ada pun. Jadi eloklah dia ambil sifat yang dipuji itu, iaitulah dia panggil sifat al-qana'ah. Al-qana'ah di sini dengan makna kita rasa cukup, memadai. Apa yang kita dapat itu, alhamdulillah, sudah cukup. Barulah kita rasa tenang. Tapi kalau kita tamak, maknanya qana'ah ni lawan dia tamak. Tamak tu asyik nak ya. Tak habis-habis dia. Dapat lagi. Sebagaimana dalam perbincangan awal kita di awal kitab ini, iaitulah Kitab Zammil Bukhl, celaan kepada sifat bakhil itu. Sepatutnya orang yang tiada harta, orang yang tak berharta, bersifat qana'ah. Bahasa Arab kata qana'ah. Qana'ah tu iaitulah tidak tamak. Rasa alhamdulillah, cukuplah, Allah Ta'ala bagi banyak ni. Jadi kalau kita rasa macam tu, tak apa. Tapi kalau rasa tak cukup tu, jadi tak tenang hidup ni. Nak lagi. Jadi nak lagi, nak ambil kat mana? Di mana kita nak dapatnya? Maka bila kita sebut di mana nak dapat, maka timbullah persoalan halal dengan haram dilanggar atau dirempuh. Sebab bagi dianya nak benda tu, sedangkan dia tak ada. Dan orang yang berharta pula bersifat pemurah. Cantik ni. Pembahagian ni orang panggil pembahagian yang cukup indah. Orang tak ada harta, qana'ah. Orang yang ada harta pemurah. Takkanlah ada harta nak qana'ah juga kan. Jadi memang dia ada harta banyak, biarlah jadi pemurah. Tidak mementingkan diri sendiri serta melakukan amal kebajikan. Ini kerana sifat pemurah adalah sifat para nabi yang merupakan asas untuk mendapat kejayaan. Para nabi alaihimussalatu wassalam sangat pemurah sifat mereka. Cuma masalah kitanya, beberapa hadis yang dibawa dalam tajuk ini, sedangkan ada lagi hadis lain yang jelas, yang sahih. Kebanyakannya tidak sahih. Mungkin dia panggil ini yang dikatakan masalah hadis fadail, hadis kelebihan-kelebihan. Jabir meriwayatkan bahawa diriwayatkan Nabi SAW bersabda yang bermaksud, Jibril berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman. Tengok, dua lapis. Tak apalah, yang penting kita nak tengok dari sudut ilmu hadisnya. Bila kata Nabi bersabda, daripada Jibril, daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi orang panggil 3 tingkat.
Jadi bila sebut Allah Ta'ala berfirman lain daripada Quran, itu dia panggil hadis kursi. Islam adalah agama yang aku redai untuk diriku, dan tidak ada perkara yang memperelokkan Islam melainkan sifat pemurah. Jadi nak elok Islam tu mereka sifat pemurah ya, dan berakhlak baik. Oleh itu, muliakanlah Islam ini dengan kedua-dua sifat tersebut selagi mana kamu berdampingan dengannya. Selagi kita rapat dengan Islam, kita muliakanlah dia dengan sifat tadi. Tengok nombor nota kaki nombor 2 di bawah. Kata Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Jadi dalam buku kita ni kalau sebut Al-Iraqi itu Zainuddin Iraqi, iaitulah seorang ulama yang memberi sumbangan besar kepada kitab Ihya Ulumuddin. Sebab dia ambil hadis-hadis tu dia terangkan ada asal ke tak ada asal, sahih ke dhaif. Jadi dia dah kerja. Jadi kita yang nak baca kitab tu pun kena ambil kira jugalah apa yang disebut oleh ini. Jadi Iraqi kata dalam kitabnya Al-Mughni, dan Az-Zubaydi juga menakalkan darinya dengan ulasan yang lebih sempurna dalam kitab Syarah Ihya, di mana katanya hadis ini riwayat Ad-Darqutni dalam kitab Al-Mustajad tanpa lafaz berakhlak yang baik dengan sanad yang dhaif. Jadi semua yang katakan kesimpulan dia orang kata hadis ini dhaif. Tulis itulah tanda kat tepi tu. Payah juga nak cari nota kaki tu. Pasal itulah setengah penulis-penulis baru ni dia kesian dengan kita tak apa nampak mata dalam bab ini. Dia tulis lalu. Sebelum dia sebut dikeluarkan oleh fulan tu, dia letak dulu dah sahih, dhaif, darjah hadis untuk nak memudahkan kita. Sampai peringkat hadis keluar Bukhari pun dia tulis juga sahih kat depan tu. Jadi adalah orang tegur. Kalau yang dah Bukhari waktu keluar apa, dia kata saya tulis ni untuk orang awam. Orang awam dia nak makan yang dah masak. Bukan sekat masak yang dah hidang jadi. Sahih ke dhaif? Itu je. Yang kau tulis Bukhari dalam kitab ni Muslim itu bagi dia mungkin payah dah. Jadi dia nak keputusan. Dia panggil zaman segera belaka ni kan. Semua nak cepat belaka. Jadi tak apalah, itu sumbangan mereka. Walaupun sebahagian para ulama tidak setujulah letak darajat hadis di hadapan Bukhari dan Muslim. Tapi oleh kerana dia buat manhaj dia. Dia letak keputusan, kemudian baru dia cerita apa yang berlaku. Jadi kita masing-masing ada cara, bolehlah diterima insya-Allah. Dalam hadis yang lain juga, Ibnu Abbas meriwayatkan, jangan kamu hiraukan kesalahan orang yang pemurah. Jadi kalau dia ni dah jadi pemurah, kerana Allah Ta'ala akan menyelamatkannya setiap kali dia tersandung jatuh. Setiap kali dia jatuh, Allah selamatkan dia. Maknanya orang pemurah ni kira bebas lah. Jadi pasal hadis ni pun masalah juga. Tengok nombor 1 di bawah. Riwayat Abu Nu'aim dan Al-Khatib dan juga Al-Quda'i dalam pada sanadnya terdapat Lais bin Abu Salim, seorang perawi yang dhaif. Jadi kesimpulannya hal ni pun dhaif juga. Yang ketiga, riwayat yang diriwayatkan juga, syurga adalah tempat bagi orang yang pemurah. Syurga bagi orang yang pemurahnya. Al-jannatu darul asqiya. Dan para wali Allah hanya ditanam maknanya dalam sifat mereka itu dengan sifat pemurah. Hadis ini apa kata di muhakkik, isnaduhu dhaif, sanad dia dhaif. Ad-Darqutni kata la yasih hadzal hadis. Hadis ni tak sahih. Kalau tengok di nota kaki kitab kita nombor 2 tu panjang lagi uraian dia. Dia kata apa? Ibnu Jauzi letak dalam kitabnya Al-Mawdu'at, dia kata hadis ini maudhu'. Lagi teruk. Yang pentingnya bermasalah lah dia punya hadis-hadis yang ada ni. Yang seterusnya, Anas juga diriwayatkan juga, inna budala ummati. Ni panjang cerita ni. Sesungguhnya wali-wali, dalam istilah wali ni dia ada wali abdal, ada wali kutub, macam-macam nama istilah. Kita pun kena belajarlah nama-nama ni. Ada wali kutub yang jaga dunia ni berapa orang. Kemudian ada wali, itu panjang perbincangan. Jadi tengok dalam ini sebut
wali-wali abdal tu di kalangan umatku memasuki syurga bukan kerana ibadat dan puasa yang banyak, tetapi mereka memasukinya kerana berjiwa pemurah, berlapang dada dan sentiasa memberi nasihat kepada orang Islam. Jadi dia masuk syurga dengan sebab itu. Kata di muhakkik, dia kata isnaduhu dhaif, sama juga. Jadi ya, itu yang saya kata tadi. Satu lagi hadis yang juga diriwayat, hendaklah kamu melaksanakan perkara ma'ruf, melakukan kebaikan kerana ia dapat menghalang daripada kesudahan yang buruk. Alaikum bistina'il ma'ruf fa innahu yamna'u masari' as-su'. Jadi kalau kita buat benda yang baik itu, dia menghalang kita daripada benda yang tak buruk, akhir kesudahan. Tanda yang keempat ni pun sama juga. Isnaduhu dhaif, sanad dia dhaif. Tengok di sini nota kaki kata Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dengan mulafak ini. Pada sanadnya terdapat Juwaibir Ibnu Dhahak yang dipulaukan riwayatnya, dipanggil matruk. Tak sahih lah cerita dia. Cuma ada cerita mungkin dalam kitab ni tak sebut. Jadi bila sebahagian ulama bila dia cerita tentang kita buat baik ni menyebabkan kita terhindar daripada benda-benda yang buruk. Jadi kalau kita rasa dalam kelebihan-kelebihan sedekah itu sendiri terdapat hadis-hadis yang menunjukkan sedemikian. Jadi kalau kita rasa tak senang, rasa apa-apa yang tak baik, sedekah banyak. Sama ada sedekah tu kerana apa sajalah. Jadi insya-Allah taala dia ada pertolongan Allah datang kepada kita. Ibnu As-Sammak berkata, aku berasa hairan terhadap orang yang sanggup membeli hamba dengan menggunakan hartanya. Dulu kau orang beli hamba dulu. Hamba sekarang ni tak ada dah. Perhambaan ada. Itu berbeza di antara hamba dengan perhambaan. Kan? Hamba maknanya kita boleh beli orang. Waktu perang, patut beli. Itu sebabnya kata sewaktu sampai kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu harta rampasan perang, Sayyidina Umar bawa kumpul di Madinah, dia tudung. Lepas dia tudung, dia panggil orang semua mari tengok. Dibuka, orang terkejut tengok, masya-Allah. Dia punya barang-barang, kiralah barang-barang harta itu mari daripada rampasan daripada negara Parsi. Jadi Parsi ni orang hebat-hebat. Jadi bila orang semua happy tengok, Sayyidina Umar nak bagi, ya, menarik ni. Tapi Umar menangis. Orang lain gembira, Sayyidina Umar menangis. Jadi orang tanya, "Limadza yabkika ya Umar?" Kenapa khalifah menangis? Sayyidina Umar kata apa? Dia kata, kamu kena sedar, harta yang kita dapat ini hasil daripada berlakunya pertumpahan darah yang banyak. Maknanya berlaku peperangan. Orang dah mati ramai, harta yang dapat kita, tuan dia dah mati. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cerita, maknanya kalaulah mereka itu masuk Islam, aman hidup dia. Tak ada berlaku peperangan, tidak ada berlaku kematian. Tetapi kita walaupun kita tak setuju dengan peperangan tu, oleh kerana nak mempertahankan agama, kalau tidak kita pula kena serang. Jadi kata Syekh ni kata, aku rasa heran terhadap orang yang sanggup membeli hamba dengan menggunakan hartanya, tetapi tidak sanggup membeli orang yang merdeka dengan budi baiknya. Ini sedap. Dalam bab ini ada kata-kata ahli syair. Dia kata, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Kita buat baik kepada orang, bermakna kita dah dapat menawan hati dia. Jadi kalau kita nak tawan hati orang, buat baik. Jadi kalau kita lepas marah-marah, lepas tu nak suruh orang baik dengan kita, siapa nak ikut? Kan? Siapa nak ikut? Dalam cerita ni, cerita kisah orang pemurah ni pelik-pelik nanti lepas ni. Itu dia panggil, bagaimana kita tak boleh nak tawan hati orang dengan kebaikan yang kita ada. Masa tu lari ni pelik. Saya bila lalu tengok, nak sampai ke sini tu tengok juga tempat-tempat orang lain, kan? Dia pergi buat apa kat situ? Saya ingat kalau nak semayang, tak semayang mana juga dah dia apa. Nah, orang-orang yang bukan Islam.
kan di gereja ke di mana tempat. Sebabnya kalau orang Islam yang memang agama kita ni agama yang benar, yang sahih ni, cuba pergi solat dekat masjid waktu-waktu subuh. Berapa orang yang ada? Jadi pasal itulah dia tak buat waktu subuh, dia buat pagi pukul waktu cerah-cerah dah kan. Jadi ramai sikit mari tu. Tapi adakah mari tu kerana semayang ataupun kerana ada bangsa lain untuk menawan hati? Ada bantuan lah, ada tu, ada ni. Jadi kita pun kena fikir jugalah macam mana nak suruh orang pergi masjid tu. Kena buat jamuan banyak lah boleh jadi. Nah, pagi-pagi siap mari masjid solat subuh berjamaah, nasi lemak semuku. Ambil ramai sikit datang. Wallahualam dialah. Orang kata mana. Tapi teknik tu kena pakai juga. Ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Buat baik kepada orang, insya-Allah kita akan dapat menawan hati mereka. Kita berpindah kepada min hikayatil asqiya. Sebahagian daripada kisah orang yang pemurah. Jadi dalam kisah ni banyaklah cerita pelik-pelik. Saya pun tak boleh nak katalah. Muhakkik dia pun 2-3 muhakkik kitab yang saya baca ni pun dia tak kaji dah. Dari sudut sanadnya nak ambil kat mana. Kecuali benda tu menyentuh kepentingan syarak. Ketika itu kita kena teliti. Jadi dia panggil yutajawaz. Mana tajawaz ni kita kira dalam cerita-cerita lain daripada cerita Nabi dan para sahabat. Jadi biasanya para penulis kitab ni dia lepas ya. Kecuali cerita ni menyentuh tentang syurga, neraka, tentang halal, haram, dosa, pahala, jaminan dosa, itu tak boleh. Sebab itu dia panggil perkara tauqif yang boleh mari daripada wahyu, boleh mari daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bagi mukadimah awal lah. Sebab saya baca pun rasa banyak cerita pelik ni, tapi tak sedut pertikai banyak lah nak. Jadi kita baca je. Pengajaran. Hari ini alhamdulillah sudah banyak cerita-cerita yang ditulis. Di antara Syekh Umar Al-Ashqar, seorang ulama di Jordan, di Urdun, dia dah mula kumpul hadis-hadis cerita. Dipanggil Sahih Al-Qisas Nabawi. Yang riwayat-riwayat sahih tentang cerita Nabi, dia buat. Yang baru ni keluar, dia panggil Qasas An-Nabi wa Ashabu. Ar-Rasul wa Ashab. Maknanya cerita Nabi dan para sahabat. Jadi menarik kalau kita baca, sebab kita tak fikir panjang kerana dia dah pilih hadis-hadis yang sahih yang telah ditapis dari sudut sanadnya. Sebab manusia ni dia akan teringat apa yang dia dengar awal. Dia dengar awal tu dia mudah ingat tu. Cuba tanya penceramah-penceramah yang ada hari ni. Cerita-cerita ini bawa tanya, bila dia dapat cerita tu? Mungkin dia dapat zaman dia kecil dulu. Dia duduk dengar orang kata, dia kata juga. Jadi kita pun sama lah. Cerita-cerita yang kita dengar. Jadi seeloknya kita memperdengarkan cerita, kata-kata orang, benda-benda yang baik-baik, yang sahih ni kepada anak-anak kita. Ambil cerita-cerita ni pasang. Duduk dalam kereta dengar, dalam di rumah boleh dengar. Jangan duduk biarkan anak-anak kita duduk mengejar Pokemon. Masalah cerita Pokemon ni pun letih dah kita ni. Satu minggu duduk main Pokemon, duduk cari Pokemon ni, habis benda dah. Ada yang kena pukul, ada yang jatuh bangunan, macam-macam dah. Baik. Sebahagian kisah orang pemurah. Apa dia kisah dia? Telah terbukti bahawa Nabi SAW adalah seorang yang paling pemurah, lebih daripada angin yang bertiup. Jadi kita tengok hadis ni jelaslah, hadis dalam Bukhari, dalam Muslim kan, Nabi kita ajwadu, sangat pemurah dia, minar rihil mursalah, daripada angin yang kencang. Lebih-lebih lagi ketika datangnya Jibril alaihissalam, mudarasatul Quran, ulang kaji Quran. Jadi kata di para ulama, kalaulah Nabi kita ulang kaji Quran, kuat dia lagi, waktu itulah lagi kuat dia punya sedekah. Jadi patutnya waktu kita mengaji Quran tu lagi banyak kita punya sedekah. Jadi kalau kita nak kutip derma apa pun, pergi kutip waktu mengaji kelas Quran tu. Barulah jadi cepat sikit naik darah. Dia banyak situ. Pasal waktu tu waktu rihil mursalah. Nabi SAW tidak pernah menjawab satu permintaan dengan kalimah tidak. Allah. Tengok riwayat Al-Bukhari.
Seorang lelaki telah meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda memberikan kepadanya sekumpulan kambing yang ada di dalam bukit. Dapat kambing satu padang habis. Kemudian laki-laki itu bertemu dengan kaumnya seraya berkata, "Wahai kaumku, masuklah kamu semua ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi seumpama pemberian orang yang tidak takutkan kefakiran." Cara dia beri itu memang orang tak fikir kefakir. Kalau orang lain fikir dah, bagian ni tak ada. Seorang sahabat nama dia Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, macam ni cerita dia. Bila dia mari minta dengan Nabi, Nabi bagi. Orang banyak bagi. Boleh jadi cerita ni pun cerita dia juga. Kemudian dia mari minta pula. Tak cukup kali pertama. Mari minta kali kedua, Nabi bagi lagi. Dia mari minta lagi, Rasulullah bagi. Kemudian Nabi kita pun tanya dia. Nabi kata, "Ya Hakim." Nabi kita kata, "Ya Hakim, dunia ini manis dan hijau. Lagi kamu ambil, lagi tak cukup. Lagi kamu ambil, lagi tak cukup. Sepertilah orang yang jadi makan tak pernah puas." Bila Nabi kita motivasi pada dia, Hakim ni bersumpah. Dia tak akan minta lagi dengan orang lain lepas pada hari ni. Subhanallah. Sehinggalah zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila mari harta Baitul Mal banyak, Sayyidina Abu Bakar panggil, "Ya Hakim, ambil bahagian kamu." Dia kata, "Tidak." Mari zaman Sayyidina Umar, tak mau ambil juga. Sampailah dia mati. Sebab apa? Sebab Nabi beri sampai peringkat, bila Nabi tegur sekali cuik hati dia, dia rasa dia tamak dan dia pemalu dengan sikap yang tersebut. Dia bersumpah dia tak akan minta lagi dengan siapa-siapa. Subhanallah. Jadi kalau kita macam nak, agak-agak kita hari ni, beri banyak pakai lepas gitu. Tak boleh. Manusia hari ni bukan zaman Hakim bin Hizam ni. Zaman sekarang ni lagi beri banyak, lagi cepat. Akhir sekali dengan lori dia bawa mari. Barang-barang dalam rumah awak tu tak nak angkat ke? Dah kosong rumah kita lagu ni. Jadi sudah tidak ada orang seperti itu. Jadi kita jangan nak buat manifestasi zaman sahabat dulu. Sikap macam tu jangan sampai macam kita hari ni. Kita tengok ni benda-benda pelik yang berlaku ni. Cerita pelik. Dalam riwayat yang lain disebut bahawa Talhah radhiyallahu anhu telah berhutang dengan Sayyidina Uthman bin Affan sebanyak 50,000 dirham. Banyak 50,000 dirham ni. Satu hari Sayyidina Uthman pergi ke masjid dan bertemu dengan Talhah. Talhah berkata, "Aku telah bersedia untuk membayar hutangmu itu, maka ambillah." Dia jumpa di masjid baru nak bayar. Ya, kalau kita lah, kalau nak bayar betul, mari bayar. Pergi bayar kat rumah lah kan. Nak bayar di masjid. Apa Talhah berkata? "Aku telah bersedia bayar hutang." Uthman kata, "Tak payahlah. Ambillah ia kerana aku berikannya untukmu, wahai Abu Muhammad, sebagai bantuan untuk memelihara maruahmu. Jadi waktu aku bagi dulu, kamu sangat susah. Daripada menguduk minta dengan orang lain. Mungkin orang lain ni lain sikit dengan Sayyidina Uthman. Uthman, dia tak buka rahsia dengan orang. Kita hari ni kalau pergi berhutang dengan orang, tak, satu kampung, tak sampai malam, tahulah kau. Allah kuat dia tu berhutang. Beli apa habis orang tahu. Jadi Uthman tak bagi tahu. Kita kalau orang mari berhutang dengan kita jangan bising-bising. Dan nak bagi berhutang, bagilah. Cuma kalau dia tak bayar hutang esok, itu kita fikir lain. Seorang lelaki Badui datang jumpa Talhah, meminta sedekah darinya. Lalu dia memperkenalkan dirinya dan hubungan kekeluargaannya dengan beliau. Jadi orang ni, dia mari, dia kata, "Talhah, saya nak minta bantuan. Saya dengan awak ni keluarga. Arham maknanya ada silaturahim." Apa jadi tuan-tuan? Talhah berkata, "Sebelum dirimu, tiada seorang pun yang datang meminta dengan hubungan kekeluargaan sebegini." Tak ada lagi orang mari bangkit. Nak minta-minta, ni bangkit dengan keluarga ni macam mana? Lalu beliau memberikannya sebanyak 300,000 dirham. Itu saya kata angka-angka ni terlalu besar. Jadi, wallahu alam. Kita baca je cerita. Adakah ratus-ratus ribu zaman dulu macam rupi pak kita ni juta-juta? Wallah, boleh jadi macam gitu. Kan ni kak, kita kan sekali makan sejuta. Di mana? Di Jakarta, di Bandung. Tapi kalau makan di Kuala Lumpur sejuta, habis kedai yang angkat ni. Cerita orang mari minta dengan silaturahim ni orang Badui ni. Betul kalau tidak silaturahim tak tahu.
Boleh jadi keluarga dia berpindah ke kampung. Sama juga satu cerita lain, orang mari jumpa dengan Khalifah Muawiyah. Dia kata, as'aluka warrahim. Aku nak minta denganmu dengan nama hubungan kita, silaturahim, keluarga. Jadi Muawiyah ni orang cerdik, orang pandai tengok keturunan. Dia kata, muka ni bukan muka keluarga aku ni. Macam mana boleh silaturahim? Dia kata, kok mana kita dua ni? Kita ni kalau silaturahim, kita boleh sebut tak? Sepupu, dua pupu, tiga pupu, empat pupu. Berapa setakat berapa pupu kita boleh kira? Agak-agaknya berapa? 3 pupu, tak apa nak jadi dah ni. 4 pupu boleh lagi. Akhir kali dia panggil bang bacang apa dia? Bang bacang tak tahu berapa pupu dah tidak. Jadi dia ni kalau bang bacang tak apa lagi. Muawiyah tanya, "Mu ni kok mana?" Dia kata, kita ni mari daripada Adam belaka kan. Oh, kalau tak situ kak. Habislah Baitul Mal ni. Kosong semua anak beranak belaka ni. Jadi kalau nak kaki anak beranak pun kena biar ada titihan jugalah. Ni ramai orang ni. Dah. Bila dia tengok kita ni masyhur sikit, dia mari, ni waris saya ni. Depan orang biasanya macam tu. Ni keluarga saya ni. Keluarga saya. Tapi sekat hidup ni tak pernah jijak lagi rumah kita. Ni keluarga kat kedai kopi ni. Jadi baik. Urwah berkata, Urwah Ibn Zubair, aku melihat Aisyah radhiyallahu anha membahagi-bahagikan 70,000 dirham sedang dia sendiri memakai pakaian yang bertampal-tampal. Subhanallah. Dia bagi korang 70,000, baju dia cari lagi. Tak sempat nak tukar. Diriwayatkan lagi bahawa Aisyah telah membahagikan kepada orang ramai sebanyak 180,000 dirham dalam masa sehari. Jadi bila sampai harta, kan dia ni keturunan Nabi, dia ada bahagian dia daripada harta tu. Bila boleh ke dia, apa dapat? Dia bagi satu hari saja 180,000 dirham. Apabila tiba waktu senja, dia berkata kepada hamba perempuannya, jariah dia, pembantu dia, sediakan makanan untukku berbuka puasa. Awak mari makanan itu. Lalu jariahnya meletakkan roti dengan minyak zaitun di hadapannya. Itu je makanan dianya. Melihat keadaan itu, Ummu Durrah berkata kepadanya, dari sekian banyak duit yang kamu bahagi itu, tidakkah kamu mampu membeli sepotong daging dengan harga 1 dirham untuk kita makan? Jadi macam pembantu dia macam merepek lah sikit tak? Allah, Ummul Mukminin. Nak beli 1 dirham daging, kalau zaman kita ni sekilo lah kita tak. Untuk kita makan buka puasa pun tak beli. Aisyah pun berkata apa? Aisyah tak marah. Dia kata, kalau kamu ingatkan aku mengenai perkara ini, tentu aku lakukannya. Tak teringat. Lau zakarti ni la fa'altu. Kalau bagi tahu awal tadi lah, waktu kau duk bagi tu, minta satu dah nak beli lagi. Aku bagilah. Ni dah habis dah, nak beli apa lagi? Jadi, zaitun jugalah petang tu. Dengan roti. Allah. Cerita lagi. Abdullah bin Amir bin Khalid. Abdullah bin Amir telah membeli rumah Khalid bin Uqbah yang terletak di kawasan pasar dengan harga 90,000 dirham. Apabila tiba waktu malam, beliau mendengar tangisan ahli keluarga Khalid. Dia beli rumah tu. Malam lagi, beliau pun bertanya pada ahli keluarganya, kenapa mereka menangis? Mereka menjawab kerana mereka menangis kerana kehilangan rumah mereka. Tak ada rumahnya, nak pergi duduk mana besok ni? Dah kena jual dah ni. Lalu Abdullah bin Amir berkata, wahai ghulam. Ghulam tu khadam dia, pembantu dia. Pergilah kamu kepada mereka dan beritahu mereka bahawa rumah dan duit yang aku bayar itu kesemuanya aku serahkan kepada mereka. Utun jual lagi ni. Duit pun dapat, rumah dapat balik. Macam mana agak kita ni? Kita pergi beli rumah orang miskin, nampak dia duka cita, kita beri balik rumah dia. Seorang lelaki menghantar surat kepada Abdullah bin Amir, di mana katanya, aku telah diberitahu berkenaan khasiat susu lembu. Aduh, dia tahu kawan itu kaya kan. Saya dengar khasiat susu lembu ni hebat. Kalau tidak keberatan, hantarkanlah seekor lembu kepadaku untuk aku perah dan minum susunya. Minta seekor. Lalu Abdullah menghantar 700 ekor lembu bersama pengembalanya sekali
dan berkata, kampung tempat pelihara lembu-lembu ini kesemuanya menjadi milikmu. Ambil kamu belakang. Wallahu alam. Kalau kata saya 2 ekor lembu sama 700 ekor lembu dihantar. Ali bin Al-Hasan, Ali ibn Al-Husain. Kalau kita Arab kata Ali ibn Al-Husain, Ali ibn Hasan. Wah, ada juga. Telah menziarahi Muhammad bin Usamah bin Zaid yang sedang sakit. Tiba-tiba Muhammad menangis di depannya. Ali bertanya, apa sebab kamu menangis? Tuan menangis kenapa? Dia menjawab, aku mempunyai hutang. Oh, saya ada hutang Tuan Syekh. Ali ni cucu cicit Nabi ni. Ali bertanya lagi, berapa banyak hutangmu? Dia menjawab 15,000 dinar atau beberapa belah ribu dinar gitu. Ali berkata, hutangmu itu kini menjadi tanggunganku. Rasul menangislah. Saya akan bayar hutang awak. Allah. Seorang lelaki datang menemui Ma'an. Nak baca macam mana tu? Ma'an. Baca gitu. Lalu meminta sedekah darinya. Tuan Syekh Ma'an minta sedekah. Beliau pun memanggil khadamnya dengan berkata, wahai gulam. Gulam tu maknanya nama orang panggilan kepada pembantu. Dipanggil gulam. Ambillah untaku yang itu. Dengan menyebut nama untanya. Maknanya kira unta hak comel tu. Dan duit 1,000 dinar. Lalu Ma'an memberikan lelaki tersebut sedangkan dia tidak pun mengenalinya. Akan bagi hola gitu ya. Diceritakan bahawa ada seorang penyair telah menunggu di muka pintu rumah beliau beberapa lama untuk menemuinya. Jadi orang penyair ni biasa zaman dulu. Allah Taala sebut dalam Quran, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun. Ahli-ahli syair ni kebanyakannya pengikut-pengikut dia tu orang-orang yang lara. Sebab hidup main syair, tengok ni apa dia main. Ada penyair yang betul, penyair yang Islami ada. Dia telah menunggu di rumah muka pintu rumah beberapa lama untuk menemuinya. Tetapi Ma'an masih belum bersedia untuk menemuinya kerana terlalu sibuk. Tak boleh, tak ada masa. Appointment tak dapat. Penyair itu berpesan kepada khadam Ma'an. Beritahu kepadaku, jika Gubernur Ma'an masuk ke taman tu biasanya tepi air lah. Beritahu aku. Apabila Gubernur Ma'an masuk ke taman rumahnya, khadamnya pun memberitahu kepada penyair tersebut. Penyair itu terus menulis satu rangkap syair di atas keping kayu. Cerdik dia ni. Dia tulis syair tak atas kayu. Dia kata apa? Lalu dia meletakkannya ke dalam kolam yang membawanya masuk ke dalam taman rumah Ma'an. Letak macam kirim lah lepas masuk. Apabila Ma'an nampak kayu tersebut, lantas dia mengambilnya. Dan mendapati ada tertulis serangkap syair seperti berikut. Abaju di Ma'an. Najin ma'ana bihajati. Famali ila ma'anin siwa kasyafi'un. Wahai sifat pemurah Ma'an. Beritahulah kepada Ma'an segala keperluanku. Dia tak tulis ke Ma'an. Dia tulis ke sifat pemurah Ma'an. Ini maknanya tinggi dia punya sastra. Tiada lagi yang boleh membantuku untuk berdepan dengan Ma'an selain darimu. Dah Ma'an tak nak jumpa dia, atas surat. Ma'an pun berkata, siapakah yang menulis syair ini? Orang sampai dulu, syair itu ada nilai. Nilai dia punya kelebihan dia. Apabila lelaki penyair tersebut dipanggil masuk, Ma'an berkata kepadanya, apakah yang kamu ucapkan? Mengucap apa? Lalu lelaki tersebut membaca syairnya di hadapan Ma'an. Setelah itu beliau berkata, berikanlah lelaki itu 10 uncang duit. Tengok nota di bawah tu, dia kata, karung duit yang berisi sama ada 1,000 atau 10,000 dirham. Mana satu uncang itu, dia punya rik dia 10,000 atau 1,000. Bagi dia. Dan lelaki itu mengambilnya. Gubernur itu pun menyimpan kayu tersebut di bawah hamparan duduknya. Pada hari kedua, Ma'an mengeluar kayu tersebut dan membacanya kembali. Jadi seronok dia baca. Lalu memberikannya, setelah dibacanya, dia lantas memanggil kembali lelaki tersebut, lalu memberikannya 100,000 dirham lagi. Apabila laki-laki itu mengambil wang tadi, dia berasa bimbang.
untuk datang semula kerana takut kalau Ma'an berubah hati dan meminta balik duitnya. Dia kata, panggil hari-hari ni, nanti hari yang ketiga minta balik duit. Dia duk mikir lagu tu. Lekas-lekas laki itu keluar. Pada hari ketiganya, Ma'an baca lagi syair yang tertera atas kayu tersebut. Setelah membacanya, dia manggil laki itu sekali lagi, namun laki itu tidak diketemui lagi. Malah Ma'an berkata, adalah menjadi tanggungjawab ke atasku untuk memberikan kepadanya, sehingga tidak ada apa lagi yang tinggal dalam gedung hartaku, walaupun 1 dirham ataupun dinar. Jadi kalau dia mari lagi, kita bagi. Tapi dia sendiri takut pula lari dia. Cerita yang seterusnya. Qais bin Sa'ad bin Ubadah telah jatuh sakit. Jadi orang ini sakit. Lalu beliau bertanya kepada sahabat handainya, belum datang, bertanya, kenapa sahabat handainya tak datang untuk menziarahinya? Tak ada orang mari ziarah dia. Sedangkan dia ni orang baik. Orang suka beri duit kepada orang. Jadi, tapi sedih kat kita ya. Waktu sakit orang tak mari. Dikatakan kepadanya, mereka itu malu untuk datang kerana mereka berhutang denganmu. Lah. Sampai ke sakit tak mari, takut kawan tu, aku nak mati dah ni, bayar hutang. Kenapa ni pula dia tak mari? Jadi orang beritahu kepada Qais, mereka tak mau datang kerana takut malu kerana ada hutang. Lalu Qais berkata, celakalah harta yang menjadikan saudara-saudaraku terhalang dari menziarahiku. Jadi sebab harta orang tak mari jumpa aku. Kemudian dia memanggil seseorang untuk menghebahkan bahawa sesiapa yang berhutang dengan Qais, hutangnya telah dihalalkan. Dia istihar. Masa tu nak istihar tu dia panggil ada tukang lau lah dekat situ tak. Kalau zaman kita ini senang je Qais. Tulis kat Facebook tu. Apa jadi? Apa nak jadi ni? Bila dia istihar, hutang telah dihalalkan. Pada petang hari itu juga, tangga rumahnya roboh. Akibat terlalu ramai orang yang datang menziarahinya. Masya Allah. Bila hutang lepas, pakat mari habis. Kalau nak berhutang pula, boleh jadi mari juga. Seorang lelaki datang meminta daripada Sa'ad bin Al-As. Lalu beliau berikan kepadanya 100,000 dirham. Dengan tidak sebenar-benar, laki-laki itu menangis. Lepas dapat 100,000 menangis. Sa'ad berkata, kenapa menangis? Dia berkata, aku menangis kerana bumi tidak sepatutnya memakan tubuh yang mulia sepertimu ni. Lah, ini bagi bodek ni. Nah, saya sedih ni. Sebab tubuh macam tuan ni patutnya tak payah masuk dalam tanah lah. Nah, tak patut dimakan oleh bumi ni. Patut tak matilah. Mendengarkannya, Sa'id menambah 100,000 dirham lagi kepadanya. Ambil satu lagi. Dia mana ni panggil penyokong tegar ni cerita. Allah, banyak cerita yang pelik-pelik. Ni dalam kitab-kitab kita ni, dia panggil kitab. Inilah orang panggil kitab tasawufnya. Cuma tasawuf kita ni murni dah ni. Murni. Banyak dah benda-benda yang ditapis. Kitab ni telah ditapis 2 kali. Ni, kitab ni dia panggil kitab Ihya Ulumuddin ni. Jadi yang pertama sekali ditapis oleh siapa? Ditapis oleh Ibnul Jauzi. Dalam kitab dia Minhajul Qasidin. Kemudian mari seorang lagi, Ibnu Qudamah, buat pula Mukhtasar Minhajul Qasidin. Tapi masih lagi banyak hadis-hadis dan juga benda-benda yang pelik. Kita berpindah pula kepada tajuk sifat bakhil yang tercela. Sifat bakhil yang tercela. Abu Sa'id meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda. Jadi ada riwayat sini Nabi kita bersabda. Khaslatani la tajtami'ani fi mu'minin. Khaslatani la tajtami'ani fi mu'min. Al-bukhlu wa su'ul al-khuluq. Tidak akan berhimpun 2 sifat ini dalam diri setiap orang mukmin. Jadi orang mukmin yang baik ini tidak berhimpun 2 sifat.
dua sifat ini. Sifat yang mana? Iaitulah bakhil dan perangai tak baik. Tulis hadis ini nombor 1 riwayat Tirmizi. Jadi sanad dia dhaif. Hadis yang kedua, la yajtami'u asy-syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abadan. Bakhil dan iman tidak akan berkali-kali berhimpun dalam hati seorang hamba. Jadi, kalau orang imannya kuat, mantap, bakhil tak mari, tak duduk dalam tu. Jadi, hadis ni riwayat An-Nasa'i daripada Abu Hurairah, sanadnya sahih. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda kepada Bani Salamah. Bani Salamah ni di mana? Bani Salamah ni kalau tuan-tuan pergi ke Madinah sekarang ni, duduk di Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu dia panggil Diyar Bani Salamah. Diyar Bani Salamah. Nabi tanya dia, siapa ketua kamu? Man sayyidukum, siapa ketua kamu? Mereka menjawab, Jad bin Qais. Yang kami sifatnya sebagai seorang yang bakhil. Dia ketua bakhil. Baginda bersabda, apa lagi penyakit yang lebih buruk daripada bakhil, lebih teruk daripada bakhil? Bahkan ketua kamu sekarang ialah Bishr ibn al-Bara' bin Ma'rur. Jadi Nabi tukar jawatan. Ada juga pasal kena tukar jawatan orang yang tak sesuai dengan dia. Nak jadi ketua kampung ni bakhil, penat juga kan. Nah, ini pun hadis riwayat Bukhari. Cerita ni dibawa oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Riwayat ini lebih sahih dari riwayat yang menyebut bahawa ketua mereka ialah Amru ibnul Jumuh. Jadi ada lagi cerita lain. Setengah perawi juga tersalah dengan menyebut Al-Bara' bin Ma'rur, sedangkan Al-Bara' telah meninggal dunia sebelum hijrah. Bukan Al-Bara' tu. Saya tak tahulah, penterjemahan daripada awal lagi dia guna 2 ar. Yang betulnya Al-Bara' 1. Baca dengan ringan, Al-Bara'. Buang 1 ar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita bersabda, "Thalathun muhlikatun." Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3 perkara yang membinasakan, iaitulah sifat kedekut, bakhil, yang ditaati. Maknanya kita sifat bakhil, kita duk ikut dia sampai tak boleh nak derma kepada orang. Itu. Hawa nafsu yang diikuti. Dia nak apa, kita pun ikut belaka. Dan seorang yang kagum terhadap diri sendiri. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita kuat, maka orang ini juga bermasalah. Tulis hadis ini. Hadis Thalathun Muhlikat ni riwayat oleh Imam At-Tabarani. Imam At-Tabarani, muhakkik dia kata sahih. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, seorang ulama hadis, berkata, Asy-Syahih, syahih tu bahasa Arab. Dia guna bahasa Arab juga. Asy-Syuh. Asy-Syuh iaitulah sifat bakhil terhadap hartanya dan melarang orang lain dari membelanjakan hartanya adalah lebih teruk daripada sifat bakhil. Mana syuh tu lebih teruk daripada bakhil lagi. Syuh. Kan dalam hadis tadi, asy-syuhu syuhun muta'. Mana bakhil tu teruk dah. Hak ni dia teruk lagi. Bukan sekat dia tak bagi kepada orang. Orang nak bagi pun dia larang. Itu maksud. Salman Al-Farisi berkata, apabila seorang yang pemurah meninggal dunia, bumi serta malaikat hafazah. Apa dia malaikat hafazah? Malaikat hafazah tu apa? Malaikat yang menjaga kita. Kita ni banyak malaikat. Malaikat yang menulis, kiraman katibin. Satu, yang menulis amalan tu. Satu lagi malaikat hafazah yang jaga kita. Satulah kita tidur tak masuk semut dalam hidung. Cuba tak ada malaikat tak? Malaikat tak ada. Agak-agaknya ramai orang sedar-sedar pagi, ambulans mari, sombak, tak boleh nak nyawa. Tapi kalau kita tak tudung bekas makanan, penuh dengan semut dalam tu. Lalak tak masuk. Macam-macam. Itu dia panggil malaikat hafazah. Malaikat hafazah akan berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, ampuni dosa hamba-Mu ini kerana sifat pemurahnya
Apabila si bakhil pula meninggal dunia, mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, halanglah hamba-Mu ini dari memasuki syurga, sebagaimana dia menghalang hamba-Mu yang lain dari mendapat harta yang Engkau telah kurniakan kepadanya. Jadi dia tak tahulah, dia tak ada sana apa. Tapi ada hadis lain. Doa malaikat pada waktu pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Itu hadis. Doa malaikat pada waktu itu, ya Allah, berikanlah kepada orang yang derma itu ganti. Dan ambillah jadikanlah harta orang yang bakhil itu rusak. Itu doa malaikat. Sebahagian hukama, apa dia hukama ni? Hukama ni ahli cendekiawan, ahli bijak pandai, berkata, sesiapa yang bakhil bermakna dia telah mewariskan hartanya kepada musuhnya. Apa maksud dia tu? Orang bakhil makna kita tinggal harta kepada musuh kita. Kenapa? Anak-anak kalau ayah tak bagi duit, marah tak marah dia? Marah tak? Allah, bila lah orang tua ni dia main begitu kan? Bunyi ayah masuk hospital tu, cepat-cepat dah bersiap nak siap beli kain kapan dah dia tak? Nah, bila nak mati dah tak dapat apa benda ni. Kaya ayah, tapi bakhil dia macam Masya Allah. Jadi bila orang bakhil ni, harta dia tak keluar, dia simpan. Bila dia mati, harta tu pergi kepada siapa? Anak dia yang memusuhi dia tadi, yang tak setuju dengan dia tu. Janganlah kita jadi sampai begitu. Tak. Biar sampai mereka anak kita tak nak ambil dah harta kita ni. Banyak kita beri dengan dia. Tadi kita dengar cerita orang pemurah. Ini terbaliknya pula. Min hikayatil bukhala. Belum lagi. Sebelum tu, ada seorang lagi satu cerita. Seorang badui telah mensifatkan seorang laki-laki lain dengan katanya, dia menjadi terlalu kerdil pada pandangan mataku kerana dunia menjadi perkara yang amat besar pada pandangannya. Jadi orang ni kuat sangat nak kejar dunia, kita tengok dia pun jadi kecil dah dia. Seorang badui juga pernah mencemuh satu puak dengan berkata, mereka berpuasa dari melakukan perkara baik dan berbuka dengan perkara maksiat. Ini masalah. Dia berpuasa dengan perkara baik, maknanya tak buat benda baik lah. Tapi dia buka puasa dengan perkara maksiat, artinya banyak benda lain yang dia buat itu. Dia macam-macam cerita pelik-pelik dan tak. Jadi tadi kita tengok cerita orang pemurah. Ini kita nak tengok cerita orang bakhil pula. Min hikayatil bukhala, antara kisah orang bakhil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan katanya, Al-Hajib merupakan seorang laki-laki bangsawan Arab yang kedekut. Allahu akbar. Dia tidak menyalakan api di waktu malam kerana bimbang cahayanya akan diambil faedah oleh orang lain. Kita ni ada juga lagi tu ni. Nak buka lampu kat tangga takut cerah orang lalu. Tutup lampu. Biar waktu malam orang nak tumpang lalu cahaya kita tu. Apabila dia menyalakan api, dia akan memerhatikan sekelilingnya. Jika dia mendapati ada orang yang menumpang cahayanya itu, dia terus memadamkan api itu. Allah Akbar. Padahal api dia tu, dia bukannya rugi. Rasa tak sama dengan wifi kita orang ambil tak? Wifi kita ni kalau orang ambil, lemahlah dia punya signal tu. Api dia tu kalau orang apa ada pun tak ada rugi apa, tapi bakhil punya pasal. Tak, dia sanggup tutup lampu tu, tutup api, padam api tu supaya orang tak dapat faedah. Allah, berat juga penyakit orang ni. Diceritakan bahawa Marwan bin Abu Hafsah adalah seorang yang sangat bakhil. Pada suatu hari dia keluar untuk menemui Khalifah Al-Mahdi. Jadi sebelum dia pergi, isterinya berkata, jadi isteri dia macam janji dengan dia, jika Al-Mahdi Khalifah memberikan hadiah kepadamu, apa yang kamu mahu berikan kepadaku? Jadi abang nak pergi jumpa Khalifah ni, saya nak kalau kita kat bahasa kita sekarang ni, saya nak doakanlah biar dapat bantuan. Tapi kalau dia bagi, awak nak bagi apa dengan saya? Dia kata apa? Sekiranya baginda beri aku 100,000 dirham, aku akan berikan 1 dirham kepada kamu.
100,000, dia akan dapat satu dirham. Namun begitu, Al-Mahdi hanya memberikan sebanyak 60,000 dirham saja kepadanya, lalu diberikan 4 dawanik kepada isterinya. Dan 4 dawanik, tengok, dawanik ni 1/6 dari harta, Pak. Tak cukup juga 1 dirham. Pasal kena kira, mana dia punya kalkulator, dia tinggi sungguh dia. Dia ni taraf accountant juga ni, mana boleh kira. Allahu akbar, na'udzubillah lah. Boleh suami lagi ni huru-hara kita. Kira balik dah. Diceritakan bahawa terdapat seorang kaya yang banyak harta, tetapi bakhil. Dan terlalu berkira sehingga dalam perkara yang sekecil mana sekalipun, kira belaka dia. Pada suatu hari dia keluar memberi barangan keperluannya. Selepas membeli, dia memanggil tukang pikul barang dan berkata, "Berapa kamu ambil upah untuk mikul barang-barang ini?" Dulu kan pakai orang pikul ni, tak ada troli apa pun. Tukang pikul berkata, "Dengan 1 habbah saja." Habbah ni tengok, sejenis mata wang seperti sen. Mana sen yang kecil lah. Dia berkata, "Kuranglah sedikit lagi." Kurang lagi. Tukang pikul itu berkata, "Bukankah 1 habbah itu nilai yang paling kecil? Bagaimana nak dikurangkan lagi? Tak ada, mana duit 5 sen lah. Kalau nak pergi cari hak sen-sen lagi, siapa market baru ada." Jadi tak tahulah apa lagi yang mahu aku katakan. Orang kaya yang bakhil itu pun berkata, "Dengan 1 habbah tersebut, kita beli lobak dan kita makan sama-sama." Mana dia nak kurang juga ini. Aku bagi 1 habbah, pergi beli lobak, lepas tu kita makan sekali 2. Mana awak kena belanja saya pula. Sebab boleh, mana boleh lagi dia punya kurang tu. Subhanallah. Tengok ni, dengan itu ia masih boleh dikurang atau dipecah-pecahkan lagi. Begitulah gambaran betapa bakhilnya lelaki kaya tersebut. Na'udzubillah. Jadi kita bakal nampak. Pasal tu saya duduk perhati tengok. Ada orang ni dia suka minta kurang. Suka minta kurang. Boleh tak kalau saya nak kurangkan sikit? Boleh. Penjual pun cerdik, boleh. Tapi dia pun kurang juga benda tu. Harga kurang, dia kurang pula barang dia tu. Kecuali benda yang bertimbang. Macam kita nak beli buah tamar, kita kata. Sekilo 20 rial. Kita duk kurang-kurang nak 15, dia kata boleh. Dia gitu karik lain tamar. Nak kurang juga. Jadi kita pun kena kira, orang lain pun berkira juga. Kalau kita berkira, orang lain pun pandai juga berkira tak. Baiklah. Bolehlah duk cara ke hak pelik-peliknya kita ambil hak baik-baik pula. Faslun fi fadlil ithar wa bayanu. Sifat al-ithar. Ini jarang kita sebut ni. Al-ithar, baca kod Arab. Al-ithar. Kelebihan dan penjelasan mengenainya. Jadi ithar ni, kalau kita baca ni pula, kita akan tengok dunia ni ajaib. Macam bukan duduk di alam biasa. Ketahuilah bahawa sifat pemurah dan bakhil ada beberapa tahap. Jadi hak bakhil tadi pun ada tahap juga. Yang pemurah pun ada tahap pula. Setinggi-tinggi tahap pemurah ialah al-ithar. Tengok nota di bawah, sifat lebih mengutama atau mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Mana kita penting orang lain dulu. Kalau bak makan minum, suruh orang dulu. Iaitulah bersifat pemurah walaupun sangat memerlukannya. Kita perlu benda ni, tapi kalau orang dah minta, bagi je lah. Tahap bakhil yang paling teruk ialah sikap siapa yang bersikap bakhil terhadap diri sendiri walaupun dia memerlukannya. Allahu akbar. Kalau nak bagi orang lain bakhil, mana sabar. Dengan dia sendiri pun dia bakhil juga. Berapa ramai orang bakhil yang menyimpan hartanya, tidak mahu berubat ketika sakit, ataupun tidak ingin berbelanja untuk makan walaupun dalam keadaan dia amat menyukainya. Berapa harga tu? Tak mahal. Nasi mandi ni RM20 sepinggan. Allahu akbar. Gilak bibir lah dia dah. Baik dia beli nasi bajet RM2.5. Buah pokok. Orang sebegini tidak mahu belanjakan hartanya semata-mata kerana sifat bakhilnya. Bukan tak ada duit. Duit banyak. Alangkah jauhnya berbeza dua tahap ini, iaitulah antara orang yang bersikap bakhil terhadap diri sendiri walaupun dia amat memerlukan sesuatu dengan orang yang bersikap berbeza dengan orang yang bersikap lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri walaupun dia memerlukannya. Akhlak mulia adalah anugerah Allah Azza wa Jalla kepada sesiapa yang dikehendakinya.
Tiada lagi darjat yang lebih tinggi dari sikap al-isar dalam bab kemurahan hati. Jadi para ulama kata di sini, tanda dalam bab muamalah kita dengan orang, sifat ini dipuji. Tetapi dalam bab ibadat tidak dipuji. Dalam bab ibadat jangan. Contohnya, orang mari, kemudian kita duduk di sah depan, kan? Bila mari tengok, pak cik baru mari ni, pak cik duduk depan lah, saya undur ke belakang. Tidak. Itu sifat isar yang tak kena tempat. Tak kena tempat. Patutnya bila kita duduk di tempat, di posisi yang afdal, kita tak bagi lagi pada orang lain. Awak nak, mari awal. Sebab pahala tu, benda tak nampak, itu benda akhirat. Tapi kita nak melebihkan orang dalam isu dunia, itu dipuji. Sebab benda dunia ni benda yang boleh diganti dengan benda lain. Tak apalah. Ni Zuhur, nanti asar saya duduk depan lah. Pahala asar dengan pahala Zuhur, kita nak semua. Biar kita tamak dalam sifat pahala, tapi isar dalam masalah dunia. Allah SWT memuji sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mementingkan diri sendiri dengan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka juga mengutamakan orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan serba kekurangan dan sangat berhajat. Jadi sifat ini sifat orang Madinah. Orang Madinah ni bila muhajiri mari, dia nak bagi harta dia. Awak nak ambil kebun mana? Ambil satu. Saya buat ni. Surah Al-Hasri ayat 9. Sebab turunnya ayat ini, cerita ni diriwayat oleh Imam Bukhari, ialah berkenaan dengan kisah Abu Talhah kerana sanggup mementingkan saudaranya yang susah lebih daripada diri dan keluarganya sendiri dalam soal makanan hariannya. Kisahnya sangat masyhur. Tuan Syekh kita main dengan kita ni. Dia tak nak bawa kisah ni sebab sangat masyhur, dia kata. Dia bawa cerita hak Bakri tadi banyak. Dalam peperangan Yarmuk, beberapa orang pahlawan Islam telah gugur syahid. Antara mereka ialah Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amru, Haris bin Hisham dan sekumpulan Bani Mughirah. Sebelum mereka syahid, dalam keadaan bergelimpangan, berdarah ni, mereka telah diberikan air minuman. Orang bawa air, tetapi mereka saling menolaknya dengan alasan orang lain lebih memerlukannya. Bawa ke dia. Bawa ni pula. Yang kedua, yang ketiga kata bawa sana. Akhirnya mereka semua mati syahid dalam keadaan tidak sempat meminum air tersebut. Subhanallah. Dia panggil al-isar. Dia sakit. Ni kuat lagi tu. Akhir kali mati belaka. Sedang air minuman tersebut dibawa kepada Ikrimah, beliau melihat Suhail bin Amru memerhatikan air tersebut, seolah-olah mahukannya. Lalu Ikrimah berkata, berilah kepada dia dulu. Apabila air sampai kepada Suhail, beliau berpaling kepada Haris, Al-Haris melihatnya. Lalu Suhail berkata, berilah kepada Al-Haris. Setiap dari mereka melebihkan saudara mereka untuk minum, walaupun dalam keadaan genting begitu. Mereka syahid sebelum sempat dapat menikmati air minuman. Apabila panglima tentera Islam Khalid bin Walid lalu di hadapan jenazah mereka, beliau berkata, aku gadaikan diriku untuk kamu semua. Itu bahasa orang Arab lah. Fidaka nafsi. Seorang lelaki di kalangan sahabat telah dihadiahkan kepala kambing. Lalu dia berkata, saudaraku lebih berhajat dariku. Bawa ke rumah sebelah. Lantas dia mengirimkannya kepada seorang laki-laki lain. Tetapi lelaki itu pun mengirimkan kepala tersebut kepada seorang yang lain, semata-mata kerana melebihkan saudaranya dari dirinya sendiri. Kepala kambing ini berpindah-pindah hingga ke 7 buah rumah. Akhirnya kembali kepada lelaki yang pertama. Allahu Akbar. Zaman kita ni tak ada ke-7 dah. Nampak hak je bawa tu, tukang bawa tu. Nampak tak nak aku lah. Bismillah lalu. Allahu Akbar. Ini tilkal ayam. Zaman itu. Tapi kita jangan kata tak ada zaman sekarang ni. Masih ada lagi. Masih wujud lagi orang macam ni. Abdullah bin Ja'far telah keluar menuju ke ladang miliknya. Dalam perjalanan, dia telah singgah di sebuah kebun tamar kepunyaan satu kaum, dan ada seorang budak suruhan berkulit hitam bekerja di situ. Tiba-tiba budak itu datang dengan membawa makanannya bersama. Jadi budak kerja ni
pekerja dia lah, bawa makanan dia, bekalan dia nak makan. Kemudian ada seekor anjing masuki kebun itu dan menghampiri budak itu. Mari anjing. Lalu budak itu melemparkan secebih makanannya dan anjing itu pun makannya. Dia campak. Kemudian dilemparkan sebih lagi. Dan anjing tersebut terus memakannya. Budak itu pun terus melempar baki makanannya dan dimakan kesemuanya oleh anjing tersebut. Jadi Abdullah bin Ja'far ni duduk perhati tengok. Pelik dia ni duduk campur anjing. Abdullah memerhatikannya lalu berkata, "Wahai Ghulam, berapa banyakkah makananmu untuk sehari? Berapa banyak awak punya bekalan makanan? Banyak mana?" Dia berkata, "Itulah sahaja makanan aku untuk hari ini." Subhanallah. Makanan saya habis dah. Abdullah berkata lagi, "Kenapa kamu begitu mengambil berat memberi makan kepada anjing tu?" Kalau orang dengar cerita ni, pas ni ramah lah dah. Tas dok ni, pakat dok jaga anjing lah pula dah. Dia berkata, Ghulam ni kata apa? Anjing itu bukannya anjing tempatan. Bukan anjing sini, tu saya kenal anjing sini duk main dalam kebun dia tu. Ia datang dari jauh dalam keadaan lapar dan aku tidak suka menghalaunya. Mana dia kenal? Mana anjing musafir. Anjing travel mari ni. Musafir juga. Allahu Akbar. Kita soh anjing musafir, anjing jeras belah tak kenal dah. Abdullah berkata lagi, "Kalau begitu, apa yang kamu akan lakukan untuk makan?" Jadi, mu nak makan apa hari ni? Dia berkata, "Aku akan berlapar pada hari ini." Allah. Lalu Abdullah bin Ja'far berkata, "Aku ditegur kerana sifat pemurahku seolah-olah aku begitu melampau. Sedangkan budak ini lebih murah daripada aku lagi." Abdullah bin Ja'far ni terkenal dengan pemurah. Budak ni lebih hebat lagi sebab dia bagi semua sekali hak dia milik. Jadi kita kena tengok. Kadang-kadang kita ni kaya dah. Bagi derma 10,000. Tapi kita punya duit dalam akaun 1 juta. 10,000 daripada 1 juta, berapa peratus? Berapa peratus? 1%. 10,000 daripada 1 juta. Mana Apple buat akaun ni kira cepat. Jadi ada orang lain mari derma, walaupun dia derma 1,000, tapi tak ada dah rumah dia orang lain. Ada RM20 nak beli susu anak. Dia bagi harta dia banyak. Kata dia Abdullah, "Aku ni pemurah, budak ni lebih murah lagi." Allahu Akbar. Apa jadi? Maka dan beliau juga membeli Abdullah pun membeli kebun tersebut bersama kelengkapannya dan beliau juga membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Kemudian kebun itu diserahkan kepada budak itu. Allah, rezeki dia dah. Ambil kamu belakanglah. Manusia lagi ni, manusia tak pernah jumpa lagi ni. Sekumpulan orang miskin berkumpul pada satu tempat untuk menikmati jamuan. Tapi baru ni ada saya jumpa. Masa raya baru ni, ada orang berhenti kat pondok saya. Dia berhenti nak pergi ke tanda, tapi dia pergi parking kereta dia bawa pokok. Lepas dia berhenti kereta, dia buka dia punya bonet belakang tu. Tiba-tiba keluar beberapa ekor kucing. Yang keluar, ada 1,5-2 ekor ke bawah ekor kucing. Dalam raga tak keluar. Dia tak di luar lah tapi. Dia nak suruh kucing tu rehat dulu. Mari KL jauh dia tu ni. Berehat di bawah pokok. Anda kata, apa yang melompat ni, kenapa yang ni dalam raga? Dia kata, hak ni hak dengan kata ni, hak baik-baik. Jadi kita lepas pun dia tak lagi jauh. Bila saya panggil nanti, dia masuk kereta semula. Yang ni, 2 ni tak boleh. Ini jenis budak nakal ni. Masa tu tak viral lagi Pokemon. Kalau tidak saya kata mungkin dia ikut Pokemon ni cari kot. Tak balik-balik lepas tu. Berat cerita dia. Jadi ada manusia lagi ni. Kata, tak boleh ke? Ramai lagi. Banyak lagi kucing kat rumah saya tu. Tapi yang tu dah pandai berdikari. Jadi dia tinggal makanan tu dia ambil sehari-sehari. Dia lama dia nak balik raya 3-4 hari tu. Makanan yang dia tinggal cukup. Tapi yang ni tak reti makan sendiri. Buat balik kampung. Bawa kereta. Subhanallah kata. Kata ada lagi manusia lagu ni. Tu saya kata manusia lagu ni ada. Kita akan jumpa. Pelik-pelik. Sekumpulan orang miskin berkumpul pada satu tempat untuk menikmati jamuan. Dengar ni. Cerita ni ajaib lagi. Kalau kita boleh buat lagu ni semangat. Di hadapan mereka ada beberapa keping roti yang tidak cukup untuk mereka semua. Jadi roti ni kalau makan, bagi satu orang tak cukup. Jadi kita makan ramai-ramai lah. Lalu roti itu dipecah-pecahkan agar mencukupi semua. Kemudian mereka padamkan lampu. Biasa teknik zaman dulu. Kalau tak cukup makanan, dia padam lampu. Barulah orang tak malu nak ambil tak? Siapa nak ambil? Dan mereka duduk untuk makan. Tutup lampu, ya Allah, bismillah.
apabila makanan diangkat, kelihatan roti tersebut sedikit pun tidak diusik. Mereka semua tidak memakannya semata-mata kerana ingin melebihkan saudaranya. Jadi dia ni pun tak makan, dia kata biar dia lah makan. Hak tu pun kata biar dia lah makan. Akhir kali tak makan belakang. Allah. Jadi ini di antara benda-benda ajaib sifat al-ithar. Baiklah kita pergi kepada akhir bab tentang bakhil ini. Faslun fi haddil bukhli was sakha. Fasal pada menyatakan batas sifat bakhil itu setara mana dan sifat pemurah juga macam mana. Para ulama telah mengeluarkan pendapat berkenaan batas sempadan sifat bakhil dan pemurah. Sebahagian mereka berpendapat bahawa sempadan sifat bakhil ialah apabila ia menghalang dari menunaikan kewajipan. Maknanya nak tanggungjawab kita tak tertunai, itu bakhil nama dia. Apabila seorang itu telah menunaikan kewajipannya, dia tidak lagi dianggap bakhil. Cuma orang panggil jimat. Berjimat cermat kan. Maknanya kalau bapak kak, isteri dia nak keperluan isteri dia, dah cukup dah. Anak-anak pun semua dapat dengan beg sekolahnya, dengan kasut, dengan makanan. Sudah. Tapi dia tak bagi memo. Itu orang tak panggil bakhil lah gitu. Dia panggil jimat. Tapi sebenarnya sempadan sebegini tidak mencukupi. Ini kerana siapa yang berikan nafkah yang wajib kepada keluarganya hanya sekadar ditetapkan oleh hakim saja, tanpa memberikan lebih dari itu, walaupun sesuap makanan atau sebiji tamar, dia sebenarnya masih tergolong dalam senarai orang yang bakhil. Maknanya maksud dia, ada orang ni, isteri dia terpaksa pergi dakwa di mahkamah kerana tak bagi nafkah. Mak hakim kata, awak kena bagi 200 bulan. Dia bagi 200 tu je. 50 ekstra pun tak ada. Cadang-cadang anak nak pergi makan sekali-sekala lah. Makan kebab ke apa benda, beli-beli aiskrim, tak ada. Jadi orang tu walaupun dia taat kepada hakim tapi masih lagi dikira bakhil. Pendapat yang betul dalam masalah ini ialah seorang itu bebas dari sifat bakhil apabila dia menunaikan hak hartanya sama ada dari segi kewajipan pada syarak atau dari segi kemestian memelihara maruah. Di samping itu dia juga berlapang dada, merasa gembira dengan pemberiannya itu. Kita beri, kita happy. Itu baru tak ada bakhil. Tapi kalau beri orang panggil berkeruk dahi, tak payah dia lagi. Tahu keruk dahi? Mana bagi juga tapi orang panggil tak apa-apa tenang. Maksud kewajipan syarak pada hartanya ialah mengeluarkan zakat dan memberi nafkah kepada ahli keluarga. Manakala maksud kemestian memelihara maruah ialah dengan tidak menyusahkan atau menyakiti orang yang diberi dengan mengungkit-ungkit atau seumpamanya. Bagi tapi Allah duduk ulang cerita sama. Berapa kali beri dah dia ni. Dan tidak terlalu berkira terhadap perkara-perkara kecil dan remeh-temeh yang mungkin berlaku. Ini kerana kedua-dua perbuatan tersebut adalah sifat yang tercela. Sejauh manakah tindakan tersebut dianggap tercela dan buruk adalah bergantung kepada perbezaan situasi dan peribadi yang melakukannya. Kadang-kadang ia lebih dipandang buruk jika dilakukan oleh orang kaya berbanding orang miskin yang melakukannya. Begitu juga ia lebih dipandang buruk jika seorang itu melakukan sesuatu yang menyusah dan menekan ahli keluarga, kaum kerabat dan jiran tetangganya berbanding orang luar yang melakukannya. Oleh itu, orang yang bakhil ialah orang yang tidak memberi apa yang sepatutnya diberikan sama ada pemberian itu dari segi kewajipan pada syarak ataupun tuntutan menjaga maruah. Sesiapa yang menunaikan kewajipan syarak pada hartanya serta menjaga maruahnya, dia akan terlepas dari sifat bakhil. Namun begitu, dia belum dianggap pemurah selagi mana dia tidak bersedekah lebih dari yang diwajibkan. Maknanya kalau tak sedekah sunat tak ada nah. Itu orang tidak pemurah gitu. Tapi bakhilnya tidak. Sebahagian ulama berkata, orang yang pemurah ialah orang yang memberi tanpa mengungkit. Kita beri jangan diungkit lagi. Oh, dia ni. Nah, kau senang itu aku yang bagi. Itu ada juga manusia lagi tu. Sebahagian yang lain berpendapat mereka ialah orang yang gembira apabila dapat memberi. Pasal tu ada setengah cerita ni. Bila dia beri sedekah kepada orang fakir miskin, biasanya orang fakir miskin ini akan ucap terima kasih. Ya, terima kasihlah kerana beri pada saya. Jadi orang kaya ni kata tidak, saya yang terima kasih kepada awak. Sebab apa dia kata? Sebab yang kamu ambil, aku dapat pahala akhirat. Kan? Yang aku beri kepada kamu itu kerja dunia ya.
Mana besar orang ambil benda kita beri lagi daripada benda yang dia ambil daripada kita. Sebab dia beri pada kita pahala akhirat. Kita beri kepada dia makanan untuk dunia dia. Mana lebih besar? Kita tak situ, barulah hilanglah sifat nak mungkit-mungkit. Kita tahu mana dia lebih besar daripada kita. Untuk mengatasi penyakit bakhil pula, ni dia panggil tip nak menyelesaikan masalah bakhil ni macam mana. Perlu diketahui bahawa punca sifat bakhil ialah kerana cintakan harta benda. Punca di situlah. Yang pertama, cintakan harta mempunyai dua sebab. Yang pertama, cintakan syahwat, iaitu ingin melakukan sesuatu mengikut nafsunya, di mana ia hanya tercapai melalui harta dan panjang angan-angan. Sekiranya dia tidak panjang angan-angan, tapi mempunyai anak keluarga, itu juga boleh menjadi sebab yang menggantikan faktor panjang angan-angan. Jadi dia tak ada angan-angan dah, cuma anak dia ni perlu. Nak bagi sedekah pun, kesian ke anak-anak dah. Akhir sekali anak-anak situ, besar dah anak pun duk kesian lagi. Tak bagi sedekah juga, pasal nak simpan untuk anak. Yang kedua, cinta dan sayang kepada zat harta itu sendiri. Kita sayang kepada benda itu sendiri. Di kalangan manusia ada yang sudah punya harta yang pada kebiasaannya cukup untuk sisa hidupnya. Mana berapa tahun lagi nak hidup cukup. Bahkan berlebihan sehingga sebanyak ribu-ribu ringgit pula. Umurnya pula meningkat tua dan dia tidak mempunyai anak pinak. Namun begitu dirinya enggan menunaikan hak kewajipan hartanya ataupun sedekah yang tentu akan memberikan manfaat untuknya nanti. Dia tahu bahawa jika dia mati, hartanya akan jatuh ke tangan orang lain ataupun akan hilang jika hartanya itu disembunyikan. Penyakit jenis ini tidak ada harapan lagi untuk diubati. Na'udzubillah. Ini penyakit berat dah lah ni. Duk main mikir pelik. Ia ibarat seorang laki-laki yang mencintai seorang. Apabila kekasihnya mengutuskan seorang menjadi orang tengah kepadanya, tiba-tiba dia jatuh cinta kepada orang tengah itu. Bahaya lagu ni. Nak pergi tolong kira kat kawan, jadi ke dia. Dia kini melupakan kekasihnya dan asyik dengan orang tengah tersebut. Jadi jawab dianya, itu bandingan. Dunia merupakan pengantara yang menyampaikan kepada hajatnya. Dunia ni kita nak pergi ke matlamat kita di mana? Akhirat. Mencintai harta atau dunia dengan melupakan hajat yang sebenarnya, kebahagiaan di akhirat adalah suatu kesesatan yang amat nyata. Ketahuilah bahawa cara mengatasi segala jenis penyakit ialah melakukan tindakan yang berlawanan dengan sebab-sebab yang menjadi punca kepada penyakit tersebut. Justru, penawar kepada perasaan cinta ke nafsu syahwat ialah sifat berpada dan bersabar. Balik semula ke asal tadi. Orang yang tak ada harta, qanaah. Orang yang kaya, bermurah. Manakala ubat kepada penyakit panjang angan-angan ialah banyak mengingati mati. Dia duduk mikir projek banyak, pergi kubur sekejap. Duduk kat kubur, balik, tak jadi. Untuk mengubati perasaan cintakan anak. Jadi, cintakan anak ni tengok, sehingga menyebabkan sanggup membuat perkara yang haram demi menyara hidup anaknya, ialah dengan meyakini bahawa Allah yang mencipta anaknya itu telah menetapkan rezeki untuknya ketika menjadikannya. Kita duduk mikir panjang. Allah tulis dah. Waktu anak kita umur 40 hari dalam perut mak tu, sudah ditulis rezeki dia, ajal dia, baiknya, buruknya. Berapa ramai orang yang tidak mewarisi sesuatu dari ayahnya, hidupnya lebih baik dari orang yang mendapat harta warisan. Ramai. Lepas tu kalau kita tengok orang hebat-hebat, tak ada ayah pun. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seorang tokoh yang hebat. Ayah dia mati kecil. Mak dia jaga dia. Siapa lagi? Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Ayah dia mati. Duduk dengan mak. Jadi, kalau kita nak tengok manusia yang hebat dalam dunia ni, kebanyakannya dididik oleh mak, bukan oleh ayah. Ada juga ayah, tapi ada benda lagi tu. Mana bukan syarat. Berwaspadalah dari meninggalkan anak dalam kesenangan, tetapi dia sendiri menghadap Allah dalam keadaan yang buruk. Jika anaknya seorang yang soleh, Allah Ta'ala akan menjaganya. Dan jika anaknya itu fasik, dia tidak sepatutnya meninggalkan apa-apa harta kepadanya yang boleh menolongnya melakukan maksiat. Jadi kalau anak kita soleh, insya-Allah Allah Ta'ala jaga. Ingat cerita dalam surah Al-Kahfi? Cerita dua orang anak yatim. Kan? Siapa dia pergi jaga harta dia? Nabi Musa AS dengan Khidir. Allah Ta'ala hantar mari Nabi.
supaya pergi jaga harta, baiki rumah, baiki pagar, tembok yang nak runtuh. Ya. Kata di para ulama, bukannya wakana abuhuma salihah, dalam Quran kata abuhuma salihah, bapak dia tu orang soleh. Yang menyebabkan Nabi mari jaga harta dia. Jadi kalau anak kita soleh, jangan bimbang, Allah Ta'ala jaga. Tapi kalau anak tu waliyazubillah tak baik, kenapa kita nak tinggal harta untuk dia berjoli? Pergi sana sini buat maksiat. Di samping itu, dia hendaklah sentiasa berpesan berulang-ulang kali kepada anaknya berkenaan buruknya sifat bakhil dan baiknya sifat pemurah. Dia juga adalah menyedari bahawa jika dia mempunyai terlalu banyak perkara-perkara dunia yang disanjung dan dicintai, dia akan merasa amat susah apabila meninggalkannya. Sesiapa yang mengetahui bencana dari harta, pasti dia tidak akan berjinak-jinak dengannya. Sesiapa yang mengambil harta sekadar keperluannya sahaja, lalu dia menyimpan untuk keperluannya, dia bukanlah seorang yang bakhil. Wallahu a'lam. Ini tamatlah kita. InsyaAllah kita akan masuk dalam siri yang serunya. Kitabuz Zammil Jahi war Riya' wa ilajuhuma wa fadilatil khumuli wa nahwi zalik. Jadi kitab tentang celaan terhadap pangkat dan riak. Allahu akbar. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Jadi kalau ada soalan dipersilakan. Zaman kita ni kat letih nak nampak tak? Jemaah haji hari ni siapa di Mekah, siapa di Madinah. Pegawai tabung haji duk tulis dalam Facebook apa ni, page tabung haji. Dia kata sedih dia tu. Jemaah turun-turun bah, bukannya nak sibuk cari nombor bilik lagi, nak tanya arah masjid. Duk sibuk cari SIM card nak beli mana. Mana agenda pertama turun bah, SIM card dulu. Letih kita lagu ni tak? Walahnya baru je. Orang zaman dulu pergi haji berapa bulan dalam laut. Kalau sampai Mekah cari SIM card mana Sabah. Nak bagi tahu maklumat anak dia, saya mak dah sampai ni. Ini kita baru tadi. Mungkin anak yang pergi wadak kita, mengantar kita di airport, tak sampai balik rumah lagi. Mak dia sampai Jeddah dah. Saya SIM card dah dia. Berat sungguh. Allah. Pasal kita pergi dengan hati yang belum matang. Yang kita rehlah haji ni rehlah ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila rehlah ibadat, jangan duk mikirlah dunia. Pasal apa kita pergi dengan kain putih? Itu dia panggil manifestasi gambaran kita berjalan menuju ke akhirat. Orang nak berjalan menuju ke akhirat. Jadi kita anggaplah kita ni mati dah sekaligus. Anak-anak yang kita biar di rumah 40 hari tu biarlah orang rumah uruskan. Jadi kalau kita balik esok, anak kita sihat walafiat, makin montai lagi, nenek dia hari-hari duduk jamu. Mak dia sibuk. Tak. Pagi sibuk, petang sibuk, beli nasi bungkus je bagi. Duduk dengan nenek, masak apa nak makan. Tak. Jadi kalau kita balik tengok anak lagi sihat walafiat, lagi orang panggil selamat. Jadi kita nak mati pun kita tak mikir, tak apa kalau aku mati pun Allah Ta'ala jaga anak aku lebih selamat. Jadi itu dia panggil motivasi sebenarnya. Rehlah kita tu rehlah untuk apa? Untuk pengembaraan akhirat. Supaya gambaran kita berjalan haji ni, itu gambaran. Ni tak boleh putus dengan dunia lagi. Ni masalah apa? Nak buat. Pasal itulah saya masuk dalam masjid. Saya menggalakkan jemaah ni, kalau pergi Mekah masuk dalam bawah tu. Dia panggil basement kan, bawah tanah tu. Duduk kat situ bagus. Ekornya kuat, line telefon tak ada. Jadi dia tak ada WhatsApp di situ. Putus dengan dia. Dia tidak berwasak lagi di situ, maka Allah Ta'ala gantikan dia dengan baca Quran, dengan duduk zikir dalam tanah. Kalau tidak, sibuklah. Seorang bapa yang telah berpisah tidak mahu bagi nafkah untuk kediaman kerana beranggapan bekas isteri itu akan bersenang dengan suami baru. Apakah hukumnya? Sedap dia. Kau cerai dia, buat apa? Tanya dia balik. Kita nafkah isteri dah tak ada sebab dia cerai. Tetapi kalaulah ada anak, nafkah anak tu yang dia kena bagi. Dan bapa bertanggungjawab dengan anak itu, wajib atas dia. Semua benda, nafkah anak dia kena kira belaka. Contohnya kita kata belanja makan anak ini, belanja pakaian dia, makan dia 200 bulan. Dia kena tambah lagi belanja mak budak tu yang menguruskan anak. Kena tambah lagi RM200. Kalau tak ada orang nak urus, dia terpaksa kena bawa bibi jaga budak tu. Jadi kalau mak dia sendiri nak jadi bibi untuk anak-anak dia sendiri, mana suami tu kena bayar lagi ke ibu. Ni duduk cemburu dengan orang. Tak, takut duduk dengan suami baru. Jawabnya haram perbuatan bapa yang tak nak bagi nafkah kepada anak-anak. Kerana itu tanggungjawab. Tanggungjawab bapa
nafkah. Pasal itulah Allah SWT beri kepada dia bin. Patut kita ni kepada bin mak kita belaka. Sebab kita daripada awal jadi dulu, siapa yang susah? Mak susah. Lepas pada beranak pun mak juga jaga. Tak? Ayah dia bagi tengok ya. Anak baby tidur dah. Tidur. Dia pun tidur juga. Tak? Bahkan kalau ayah tidur sebelah, anak ada, dia kena letak mata golek lagi tengah tu. Takut terbalik mati pula tu. Jadi mak ni bunyi dia punya gagah, dia punya apa ni, sound dia kuat. Budak sikit mak sedar dah. Tapi Allah SWT beri bin kepada bapa. Pasal apa? Kamu tak ada hubung, tak akan putus dengan ayah kamu ni. Tak akan putus. Jadi belanja pun kena beri pada ayah anak dia. Wallahu alam. Itu dia panggil cerita kita. Ada lagi? Ya. Kalau tak ada lagi, insya-Allah kita akan jumpa balik lepas haji nanti. Anak akan berangkat 30 hari bulan ni. 30 hari bulan Ogos. Perlu tak kita ambil tahu ke mana atau kepada siapa sedekah kita disalurkan? Naam, kita kena ambil tahu. Sekarang ni kita nak bagi sedekah pada siapa? Nak bagi sedekah pada siapa kita nak bagi? Kalau kita beri sedekah, ni ada sahabat-sahabat kita ni berminat sangat nak pergi tolong. Dia panggil NGO. Pergi tolong orang fakir miskin, orang bantuan. Kita kata jazahumullahu khairah. Satu kebaikan yang dia orang buat, kan? Tetapi kalau dah kita kenal pasti, memang si miskin ni bukan sakat miskin dunia, miskin akhirat, tak solat pun dia. Rumah dia dengan rumah orang asli bertukar dengan tak tutup auratnya, dengan bebas pergaulannya. Jadi kita nak bagi sedekah dengan dia sebagai mu'alaf Melayu ni, kita bagi dulu sikit. Dia tengok, oh baik makcik ni, sekali mari 200, bawa beras, bawa makanan, bawa apa, boleh pahala bagi makanan tu. Dia bagi anjing tadi pun boleh pahala, kan? Ni bang ini manusia yang dia pandai lagi mengucap, cuma dia tak nak solat. Tetapi kita kena berusaha. Kata ni saya bagi kali pertama ni, lepas ni nak bagi lagi, boleh tak saya nak bantu lagi? Kita tanya dia nak bantu, boleh tak? Oh dia kata nak, kenapa tak boleh? Tapi cuma sekali lagi kalau saya mari, kita tak mari ke rumah dah, kita nak jumpa di masjid. Kita pasang kemah di masjid, jumpa kat situ. Jadi kita panggil dia pergi masjid. Lepas pergi masjid, kita bawa siap dah kain telkohnya, kita bawa kali laki-laki bawa kopiah, bawa apa kain siap. Dah. Ni waktu solat mari dah ni, ni kain saya bagi seorang pergi. Pakai kain telkoh. Kalau tak pandai kita ajar. So dia solat dulu. Lepas pembahagian duit lepas solat. Jadi kena ada perangkap. Manusia ni ahsin ilan nas, buat baik pada orang, kita boleh tangkap hati dia. Tapi 5 kali pergi, 5 kali tak solat juga. Tak, waktu nak solat lari, itu kita ada kira-kira lah juga. Kita nak letak duit kita ni, biarlah kita letak duit di tempat yang ada manfaatnya kepada manusia dan kepada agama. Pasal itulah orang nak tanya macam-macam. Kadang-kadang tempat yang kita pergi tu pelik-pelik dia buat. Tak? Kalau kita beri pada dia duk ajar budak-budak sini dengan benda-benda yang ajaib tak? Apa ni, zikir melompat ke macam mana. Jadi kita kena kira juga benda tu. Jadi seolah-olah macam kita menggalakkan benda tu berlaku. Jadi kena ambil kira. Dan kalau bila kita dah beri, tak payah kita attack balik. Mungkin saya tak tahu. Mungkin maksud soalan ni macam tu. Bila kita dah beri, tak payahlah kita pergi intai pula dia buat apa dengan duit aku tu. Biarkan. Tak payah. Kita beri atas dasar dia memerlukan. Jadi tak payah kita jadi juru audit pula. Minggu depan saya mari semula ni. Mana bil nak beli duit minggu lepas? Dia kata makcik ni ambil balik duit kau lah. Jadi audit pula dia dah. Jadi cuma kita kena perhatikan. Tapi kalau kita dah beri, dia salah guna, bukan salah kita. Tapi kalau kita tahu dia memang macam tu, kita beri, itu salah kita. Ingatkan cerita orang yang salah bagi sedekah tu. Sekali dia bagi sedekah, kena ke pencuri. Beri yang kedua pula, kena ke pelacur. Jadi orang kata, awak duk bagi sedekah orang-orang tak baik belaka tu. Dia kata, tak apa, mudah-mudahan dengan duit aku tu, dia tak pergi mencuri lagi. Sebab dia ada keperluan. Tengok dalam surat kafar ni. Dia pergi mencuri tu kerana nak buat kuih je. Dia mencuri apa? Alat-alat nak buat kuih, mungkin untuk gaya kali. Dan sebaiklah hakim tu ada sifat kemanusiaan. Bukan hakim yang belajar undang-undang. Kalau hakim belajar undang-undang, dia jatuh hukum 10 tahun kena mencuri. Berapa tahun? Jadi dia kata lepas dengan apa ni, bersifat baik. Subhanallah. Jadi orang tu kadang-kadang dia mencuri bukan kerana, ada juga yang mencuri kerana mencuri pun. Itu dia panggil kerja dia mencuri. Dia ni mencuri kerana keperluan.
Kita beri pada dia, mudah-mudahan dia berhenti daripada perbuatan tersebut. Wallahu alam. Ada. Baiklah, insya-Allah kita sambung lagi pengajian kita ni lepas haji nanti, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.